Didik TV KPM. Didik TV KPM. Aduh, sakitnya. Abang motor pun tengoklah kanan kiri ni laju bawa. Kenapa ni Hakim? Tak, tadi Jengkit. ada motor tadi laju langgar saya tadi. Ya Allah, motor langgar awak. Aduh. Bahaya ni. Okey, macam ni. Bawa bertenang. Okey, cikgu akan bagi bantu mula dekat Hakim. Kalau teruk, kita akan pergi ke hospital. Cikgu bawa pergi ambil peti pertolongan cemas dulu. Okey. Perlahan-perlahan. Ya, boleh. Okey. Okey tak ni? Boleh cikgu. Risau cikgu? Tak apa, perlahan boleh. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot tahap 1 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini saya tak sabar nak belajar. Sebab hari ini kita akan belajar berkenaan mata pelajaran pendidikan kesihatan, iaitu bantuan kecemasan. Tapi tahu tak dengan siapa? Tak tahu kan? Tak apa. Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Bersama dengan kita cikgu yang cantik lagi ceria, iaitu Cikgu Farah Nur Ashikin Juhari. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu orang Kedah kan? Ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, saya nak ucapkan terima kasihlah sebab cikgu sudi bantu saya tadi ketika saya sakit. Jadi cikgu, apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar pendidikan kesihatan, iaitu bantuan kecemasan. Okey cikgu, saya difahamkan juga bersama dengan kita hari ini murid-murid atas talian. Betul ke cikgu? Ya, betul. Boleh tak cikgu kenalkan kepada kami? Silakan cikgu. Okey. Hai, Assalamualaikum anak-anak di rumah dan di talian. Okey, cikgu akan perkenalkan anak murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu adik Nur Damia Irdina. Damia, bye-bye sikit. Bye-bye Damia. Hai Damia. Okey, seterusnya adik It's Altamis Izmi Ikran. Itu dah nama. Okey. Adik Is, bye-bye sikit. Okey, dan seterusnya adik Puteri Azalia Muhammad Taufik. Yeah. Apa khabar? Dan akhir sekali adik Muhammad Haikal Darwish. Okey, untuk pengetahuan Abang Hakim, 3 orang daripada SK Haji Abu Bakar Al-Ustaz Kedah dan seorang lagi dari SK Kampung Melayu Subang. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita atas talian, juga yang menonton dari rumah. Nama mereka panjang-panjang cikgu ya. Panjang dan sedap. Okey cikgu. Baik, jadi hari ini apakah yang akan kita fokuskan? Apakah standard pembelajaran kita cikgu? Silakan. Okey, kita teruskan ya untuk pendidikan kesihatan, tajuk bantuan kecemasan. Okey. Tahap 1 ya. Baiklah, kita tengok pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat yang pertama, mengetahui tentang situasi kecemasan yang berlaku di sekolah ataupun di luar sekolah. Okey, seterusnya dapat menyatakan langkah-langkah dan cara-cara meminta bantuan dengan betul. Dan yang terakhir, mengetahui penyalahgunaan nombor panggilan kecemasan. Okey, kita nak pastikan di akhir pembelajaran murid-murid kita dapat tahu ketiga-tiga ni.
iaitu mengetahui situasi kecemasan, menyatakan langkah dan cara serta mengetahui penyalahgunaan nombor panggilan. Okey. Okey, cikgu. Jadi itu 3 perkara yang murid kita akan dapat jikalau fokus dalam kelas pada hari ini. Betul. Okey, cikgu. Seterusnya? Okey, kita lihat seterusnya. Okey, baik. Jadi itulah 3 objektif yang akan dapat pada hari ini jikalau kita betul-betul fokus dalam kelas. Okey, cikgu. Kita lihat seketika boleh ke? Boleh. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 1. Tahukah murid-murid? Kemalangan kecil yang berlaku di sekolah seperti terjatuh boleh menyebabkan pelbagai kesan kepada seseorang murid dan bergantung kepada tahap kecederaan dialami. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Farah dalam slot tahap 1. Okey cikgu, kalau kita jumpa dengan orang yang kemalangan cikgu, contoh macam saya tadi dilanggar motor cikgu. Jadi apakah tindakan yang perlu kita buat? Okey, kita nak tengok apakah tindakan. Kita tengok sini. Apakah tindakan kamu dalam situasi kecemasan ini? Okey, kalau kamu lihat daripada buku teks, okey, muka surat 96, situasi macam Abah Hakim tadi. Betul, cikgu. Dilanggar motosikal. Jadi ada 2 orang pelajar di situ. Anak-anak macam dalam talian dan di rumah. Okey, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Kalau Abah Hakim nak buat apa? Kita Kalau akan bukan Abah Hakim yang menjadi mangsa. Saya akan tolong cikgu. Tolong? Betul. Okey. Okey, yang pertama, Abah Hakim perlu tahu situasi Abah Hakim, kalau kanak-kanak, yang pertama sekali kita perlu meminta bantuan daripada orang yang lebih dewasa. Sebab apa Abah Hakim? Sebab kalau kita bagi bantuan, kita sebenarnya tak tahu nak bagi bantuan apa. Betul tak? Jadi kita memberi bantuan dengan meminta tolong kepada orang lain. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini situasi kanak-kanak tadi yang melihat kemalangan yang berlaku tadi. Okey, dia cuba mendapatkan guru mereka. Betul. Ini kalau berlaku di dalam di berhampiran dengan sekolah ataupun dalam sekolah. Okey, andai kata murid-murid berada jauh daripada kawasan sekolah. Macam mana cikgu? Macam mana tu? Kan? Okey, dalam situasi itu juga murid-murid perlu meminta bantuan daripada orang yang lebih dewasa juga. Cari siapa yang ada berhampiran dan berdekatan dengan mereka. Macam okey, kita tengok dalam buku teks tadi dia cakap cikgu ada kemalangan berlaku di hadapan sekolah. Jadi cikgu yang perlu bertindak. Cikgu akan dapatkan murid tersebut dan cuba menelpon panggilan kecemasan. Ya, betul. Okey, kita jangan bertindak melulu. Bawa bertenang. Okey. Jangan kalut cikgu. Jangan kalut. Okey. Okey. Jadi situasinya perlu mendapatkan bantuan kecemasan daripada orang lain. Kalau Abang Hakim seorang yang dewasa, Abang Hakim yang perlu bantu. Betul. Macam mana tu Abang Hakim? Kita akan terus pergi bantu orang yang sakit, tanyakan apa yang dia perlu ataupun apa yang kita ada cikgu lah. Betul tak cikgu? Dan di samping itu kita perlu mendapatkan panggilan. Betul. Panggilan kecemasan. Ada banyak panggilan kecemasan mengikut situasi yang berlaku. Okey, andai kata macam tadi situasi kemalangan, kita telefon siapa? Kita akan telefon polis, ambulan. Betul ke cikgu? Okey, kalau kita telefon bomba boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Sebab apa? Sebab kita kemalangan. Kita kemalangan ada luka, yang teruk. Betul. Bukan biasa-biasa cikgu. Bukan biasa-biasa. Kalau jatuh basikal, jangan telefon bomba. Okey. Kalau kereta yang mengalami remuk teruk. Kan? Okey. Tapi kita nak menceritakan situasi kanak-kanak. Okey. Bila kanak-kanak berlaku kecemasan di dalam sekolah. Okey, kita nak tanya adik kita. Betul. Okey, cikgu nak tanya adik Puteri Azalia. Pernahkah adik Puteri mengalami situasi kecemasan di sekolah? Pernah? Okey, adik Puteri boleh on mic? Okey, pernah tak berlaku kecemasan kecil? Pernah. Okey, contoh? Contoh apa?
Dekat sekolah, dalam kawasan sekolah. Pernah tak berlaku kecemasan? Ataupun kemalangan kecil, contoh jatuh macam ke, jatuh longkang ke kan cikgu kan? Betul. Jalan-jalan, alamak jatuh longkang. Pernah tak berlaku? Okey, adik Puteri pernah. Okey, kita nak tanya adik Damia Idina. Okey, adik Damia, pernah tak berlaku kemalangan kecil dalam kawasan sekolah? Pernah. Okey, Damia pernah terjatuh ke ataupun lain pada terjatuh? Terjatuh. Okey, selalunya dia lebih kepada terjatuh lah kan. Okey, pernah tak adik Is mengalami situasi kebakaran di sekolah? Kadang-kadang ada. Okey, tak pernah. Okey, kalau situasi kebakaran ni kita tahu dalam kawasan sekolah adalah kawasan yang selamat. Betul, dia tak ada macam orang kata kita belajar guna bahan api tu memang kurang. Okey, kalau kata adik Haikal, pernah tak adik Haikal mengalami situasi lain daripada terjatuh? Betul. Contoh kan? Betul. Kawan mungkin lemas ke cikgu? Ada kolam dekat sekolah kan? Kawan tolak ke jatuh dalam kolam. Pernah tak? Pernah mengalami situasi lemas. Okey, mungkin dia lemah pernafasan. Betul. Okey, di kawasan sekolah, selalunya kawasan sekolah adalah kawasan yang sangat selamat. Setuju. Yang berlaku orang kata kemalangan kecil tu terjatuh. Sebab apa? Mungkin nak pergi kantin, terjatuh longkang. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia suka berlari. Betul. Ada juga kes berlaku seperti patah. Patah tangan cikgu? Patah tangan. Sebab apa? Bila terjatuh, mungkin terkena di tempat yang keras kan. Dia menyebabkan kemalangan kecil itu berlaku. Jadi situasi macam ni kita selalunya akan mendapatkan rawatan di hospital. Cikgu boleh bantu tapi hanya bantu mula macam tadi situasi dengan Abah Hakim. Cikgu boleh bagi bantu mula saja, mungkin periksa luka dan balut andu. Okey Abah Hakim. Kita harap murid-murid kita dah faham bagaimana situasi kecemasan yang berlaku dan apakah tindakan yang perlu diambil. Okey, jadi itu tindakan yang perlu kita buat jikalau kita berlaku kecemasan ataupun kemalangan. Okey cikgu, kita nak berehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 1. Tahukah murid-murid? Jika berlaku situasi kecemasan, murid-murid perlu menghubungi talian kecemasan dengan segera untuk mendapatkan bantuan. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 1. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim dan juga Cikgu Farah. Okey Cikgu, kita hari ini kalau nampak kemalangan, nampak kecemasan, kita nak tolong. Betul. Tapi bagaimana cara untuk kita tolong Cikgu? Okey, jom kita lihat di sini bagaimana tindakan yang boleh diambil ketika berlaku kecemasan. Macam tadi jugalah kita dah bagi tahu kan. Jadi, okey, yang penting hulurkan bantuan. Kita ni punya hati dan perasaan. Kita perlu bantu, tak kira siapa. Hulurkan bantuan dulu. Macam mana bantuan tu? Ada banyak jenis bantuan. Okey, jika kecederaan tidak serius, kamu boleh bantu mangsa. Okey, tapi kalau serius, kita jangan pandai-pandai sebab kita takut memudaratkan lagi mangsa. Okey, seterusnya, ini yang penting yang cikgu ulang tadi. Hubungi ambulans jika mangsa parah. Okey, kalau parah kan, kita sendiri tak ada, orang kata tak ada kemahiran. Jadi kita jangan pandai-pandai. Macam cikgu cakap tadi, kita dapat memudaratkan orang tu lagi kalau kita pandai-pandai beri bantuan. Okey? Okey, Hakim, kita nak tengok seterusnya. Situasi apabila berlakunya kebakaran. Macam mana cikgu? Macam mana bila berlaku kebakaran? Tak kira lah di mana-mana, kebakaran besar ataupun kecil. Okey, kita lihat di sini. Itu dia gambar kebakaran.
Yang pertama, jerit meminta pertolongan dengan kuat. Okey. Tolong. Macam mana? Ada kebakaran. Tolong. Ada kebakaran. Okey, dengan kuat dan lari ke kawasan yang selamat. Ya. Okey, jangan. Tolong, lari dekat tempat kebakaran. Tapi tak Itu lari, bahaya. cikgu, Okey, kena lari. Okey, seterusnya. Lepas dah kita lari kan, kita hubungi bomba lah. Sebab apa? Sebab kebakaran. Betul, setuju. Jangan telefon, mak. Okey, kita kena telefon bomba. Betul. Okey, seterusnya berkumpul di tempat yang lebih selamat. Okey, bila berlaku kebakaran, selalunya akan keluar apa? Asap, Api cikgu. dan Api. asap. Betul. Jadi asap tu dapat memudaratkan kita. Ya, memudaratkan kita. Nak bernafas Nak susah. bernafas tak boleh. Sebab asap bila berlaku kebakaran, dia asap yang tebal. Kita boleh lemas betul, cikgu. bila berlaku kebakaran. Kena ingat. Okey, ini contoh situasi kebakaran. Kita lihat contoh lain iaitu banjir. Banjir selalunya kaitan dengan apa? Dengan, yang tadi adik Haikal betul. jawab tu. Dengan? Lemas. Okey. Jadi bila berlaku situasi lemas, sama juga. Kita Kena perlu jerit. menjerit, meminta tolong. Jangan duduk diam. Kena jerit, minta tolong. Contoh, minta tolong macam mana Abang Hakim? Cuba buat. Tolong, banjir, tolong saya. Tolong. Jerit sekuatnya, cikgu. Jerit kuat. Jangan jerit pelan-pelan, tak ada siapa nak tolong. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni perlu kamu tahu. Okey, hulurkan kayu, pelampung ataupun tali kepada mangsa. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid di talian dan di rumah juga Abang Hakim. Okey, kalau situasi banjir, ada orang lemas, kita jangan bagi bantuan yang seperti kita terjun sama dengan mangsa jika kita tidak tahu berenang. Betul. Tapi ada juga yang pandai berenang, tapi situasi itu memudaratkan. Contoh, air dia laju, deras. Itu memudaratkan kepada diri kita sendiri. Kena ingat, hulurkan bantuan dengan menghulurkan kayu, tali, pelampung. Okey? Kena ingat yang ni. Sebab kadang-kadang, betul kita tengok situasi, kita nak bantu, betul, kita kesian. Mungkin adik-beradik kita kan, kawan baik kita. Jadi kita nak terjun ke sungai ataupun laut lah, apa-apa yang agak bahaya tu, kita kena fikir dulu. Kalau tak memudaratkan kita, kita boleh bantu. Okey, seterusnya macam biasa, perlu hubungi polis atau bomba. Kena telefon. Kalau tak telefon macam mana? Tak dapatlah bantuan yang seterusnya. Okey, macam situasi banjir ni, kita tak boleh, tak apalah, saya boleh handle lah banjir ni, tak boleh. Sebab dia sangat-sangat bahaya, melibatkan nyawa. Okey, Abang Hakim, sebelum tu, cikgu. tadi kan kita dah tanya murid-murid kita, dia dah boleh jawab. Kita nak bagi bintang lah Betul kat lah, dia cikgu, orang. sebab mereka ni aktif. Okey, Jadi kita kita bagi yang bintang kepada setiap murid kita. Ya, kita bagi bintang. Lepas ni, ready kita nak tanya soalan. Kita bagi lagi, bintang cikgu, yang tadi dulu. Okey. Kita Baik. nak tanya soalan. Satu bintang untuk adik Daminya, satu bintang untuk adik adik Damia, Is, adik Is, adik adik Haikal dan adik Putri. Wow, happy dah dapat bintang. Tepuk sikit. Tepuk. Okey. Sekarang kita dah ajar tadi kan, kita Ya, dah cerita cikgu. dah. Kita nak tanya soalan. Okey. Okey. Mula-mula kita suruh dia orang angkat tangan. Boleh, cikgu? Okey. Siapa nak jawab dulu? Soalan tak keluar lagi. Siapa nak jawab? Siapa yang berani nak jawab soalan? Cikgu tak nak bagi soalan lagi. Okey. Wah, laju bagus, siapa Adik tu? Is. Adik Is. Adik Is. Okey, Adik Is. Terbaiklah. Okey. Bayangkan Adik Is berada dalam situasi kebakaran. Mula-mula kena buat apa? Saya perlu menjerit, tolong. Okey, bagi bintang. Okey, Adik Is. Siap contoh, tolong. Sebab suaranya tolong. sedap. Sedap. Menjerit pun sedap. Saya bagi 2 lah, cikgu. Adik Is. Baiknya hati Abang Hakim bagi 2. Okey, soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Okey, angkat tangan cepat. Cepat. Siapa nak jawab? Haikal. Okey. Adik Haikal. Okey, Adik Haikal. Okey, tadi Adik Is dah bagi tahu kena jerit minta tolong. So lepas tu apa yang perlu kita lakukan? Jika berlaku kebakaran. Ya. Kena buat apa Adik Haikal?
Telefon bomba. Telefon. Oh, siap tulis. Wah. Siap nombor sekali. Nombor. Maknanya adik Haikal ni advance. Betul. Saya bagi 2 bintang juga cikgu. Baik hati, betul lah. Terbaik Abang adik Haikal. Hakim ni. Oh, telefon bomba. Betul, kebakaran ya. Berlaku kebakaran, kita kena telefon bomba. Nombor 995. Bagus adik Haikal. Okey, dan soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Angkat tangan cepat. Okey, tinggal Damia dengan Puteri Azalia. Siapa nak jawab dulu? Okey, adik Damia. Okey, apabila berlaku situasi banjir ataupun lemas, apakah tindakan adik Damia untuk membantu mangsa lemas ketika banjir? Okey. Damia perlu buat apa apabila lihat situasi lemas ataupun banjir? Minta tolong. Minta tolong. Okey, seterusnya kena buat apa? Kalau kita takut, kita nak terjun, kita Betul. takut kan? Jadi kita kena buat apa? Kita beri Bantuan. bantuan seperti betul. mengulurkan Kayu. kayu ataupun pelampung. Ya. Okey, nak bagi berapa bintang? Okey, 2 bintang juga. 2 bintang. Sebab betul dan berani cikgu. Berani. Okey. Nanti takut adik Azalia pula tak dapat bintang kan? Jadi kita nak tanya adik Azalia. Okey, Ya. apabila berlaku kemalangan, kemalangan macam tadi kan, dah tengok Abang Hakim kita terjengkit kan? Okey, Betul. apa yang perlu Azalia buat jika lihat Abang Hakim tadi dalam keadaan memerlukan panggilan kecemasan ke Ya. ataupun. Okey, adik Azalia nak buat apa? Bantuan kecemasan yang boleh adik Azalia buat. Sekali lagi. Tolong. Tolong cikgu. Tolong. Maksud dia tu, faham? Bantuan. Beri bantuan. Okey. Okey, terbaiklah adik Puteri. Okey, sekali Ya. lagi. Apa jawab? Okey, dia Okey. kata call ambulance cikgu. Oh, telefon ambulans. Terbaik. Okey, sebelum tu kita nak lihat. Okey, ini adalah nombor kecemasan iaitu nombor polis 993, ambulans 991, bomba dan penyelamat 995 dan mencari dan menyelamat 998. Kena ingat dan kena tahu. Ini adalah nombor kecemasan. Ingat ya Abang Hakim, kita tak boleh buat panggilan palsu. Betul. Okey. Kita nak main sikit, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, kita nak main sikit permainan. Apa tu Dah permainan bersedia apa tu? ke murid-murid Dah bersedia? kita? Okey, dah faham kan? Okey, kita akan lihat di papan. Cikgu ada pamerkan gambar. Okey, Cikgu Farah nak minta tolong Abang Hakim. Boleh, Abang cikgu. Hakim memang kena tolong Cikgu Farah hari ni. Boleh, cikgu, Okey, tak ada Abang masalah. Hakim, kita akan tanya murid, adakah itu situasi kecemasan? Okey. Jika ia adalah situasi kecemasan, Abang Hakim letak magnet pink. Cikgu Farah suka Okey. pink, jadi kita bubuh warna pink. Okey, Boleh. kita lihat gambar yang pertama iaitu gambar kanak-kanak demam. Yang ni, cikgu, yang demam tu. Okey, baik. Adakah itu situasi kecemasan? Okey, siapa yang tahu? Siapa yang nak jawab? Okey, adakah itu? Okey, Okey. kita angkat warna hijau untuk situasi kecemasan dan kita angkat kuning untuk bukan situasi kecemasan. Okey. Sekali lagi Cikgu Farah cakap, yang hijau ni situasi kecemasan dan yang kuning bukan situasi kecemasan. Okey, murid tu dia demam. Adakah situasi kecemasan ataupun tidak? Okey, cuba angkat. Okey, Kuning angkat. atau hijau? Kuning atau hijau? Okey. Okey. Adik Azalia? Okey. Kalau demam, dia ada 2 situasi. Ya, cikgu. Kalau demam panas, ia adalah situasi kecemasan. Tapi kalau demam biasa, orang kata mak kita boleh bagi bantuan. Ya, bukan kecemasan. Bukan kecemasan. Okey, tak apa. Cuba lagi. Betul. Okey, seterusnya. Situasi kebakaran. Adalah situasi kecemasan. Kuning atau hijau? Cuba angkat. Hijau atau kuning? Kuning atau hijau? Okey, Okey. betul. Semua angkat hijau, cikgu. Semua angkat hijau. Okey, Betul. Abang Hakim boleh tanda di situ. Okey. Kebakaran. Itu adalah situasi kecemasan. Okey, seterusnya Abang Hakim. Ya. Kanak-kanak tersebut
terjatuh aiskrim dia dan dia menangis. Terpijak aiskrim ke terjatuh aiskrim ke kan? Okey, adakah situasi kecemasan dan bukan situasi kecemasan? Ya, kuning atau hijau? Kalau Abah Hakim? Kuning, cikgu. Okey, betul. Bukan situasi kecemasan. Aiskrim tu boleh belilah. Boleh, betul, Okey, cikgu. seterusnya. Okey, apa tu? Dia tu cekik. Tercekik tulang. Adakah situasi kecemasan dan bukan kecemasan? Kuning atau hijau? Tercekik ni, tercekik Abah Hakim. Melibatkan nyawa, cikgu. Ya, menyebabkan nyawa. Okey, semua jawab hijau. Okey, betul. itu adalah situasi kecemasan bahaya. Saya tandakan, cikgu. Okey, tandakan. Okey, seterusnya. Naik basikal. Kan? Terjatuh. Aduh, terluka kaki. Betul. Situasi kecemasan ataupun tidak? Kuning atau hijau? Luka kecil saja jatuh basikal. Okey. Dia terjatuh basikal biasa. Dia bukan kemalangan. Bukan dia kemalangan dengan motor. Dia bukan kemalangan dengan kereta. Dia hanya terjatuh luka sendiri. Sedikit sahaja. Tak patah pun. Tak patah. Okey. Okey. Bukan kecemasan. Dan okey, seterusnya adik menangis. Situasi kecemasan ke tidak? Kuning atau hijau? Tidak. Bukan, Okey, dan yang akhir terkena renjatan elektrik. Bahaya tak? Ini melibatkan nyawa, cikgu. Ya, melibatkan nyawa. Terkena renjatan. Okey. Okey, bagus. Betul. Situasi kecemasan. Kamu perlu tahu ya, situasi kecemasan adalah situasi yang melibatkan nyawa dan yang perkara-perkara yang sangat bahaya dan boleh orang kata membawa maut. Okey, cikgu. Jadi, bagaimana pandangan cikgu berkenaan prestasi murid-murid kita? Betul. Kita nampak prestasi dia sangat-sangat baik kan? Sebab ramai yang jawab. Cuma ada yang dia keliru sebab situasi tu berbeza. Betul. Kadang-kadang kita rasa jatuh biasa tapi patah kaki. Bahaya. Okey, jadi kita nak bagi bintang jugalah. Ya, boleh, cikgu. Abah Hakim, sekarang ni cikgu bagi dekat Abah Hakim untuk Okey, kita penuhkan, bintang, cikgu. penuhkan bintang. Okey, cikgu, sambil saya nak letak bintang ni, di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Okey, untuk dapatkan latihan pengukuhan ni, semua anak-anak murid cikgu boleh dapatkan di dalam Sumberku. Di situ ada banyak maklumat, latihan dan segala bahan di dalam Sumberku. Okey, jadi murid-murid kita boleh pergi ke laman portal Delima Sumberku untuk dapatkan latihan pengukuhan. Dan tahniah kepada anda sebab dapat bintang penuh. Tahniah. Terima kasih kepada Cikgu Farah. Hebatlah anak-anak kita hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Farah yang sudi bersama dengan kita hari ini dan juga murid-murid atas talian dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.